Dah rekod ke korang? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Firdaus bin Anwar dari nombor matrik saya 17 DIB 20F2002. Baik, seterusnya Nakib. Okay, nama saya Muhammad Nakib Nazmi bin Zainuddin. Nombor matrik saya 17 DIB 20F2003. Okay, maaf. Nama saya Muhammad Umar Hakimi bin Zuhairi. Nombor matrik saya 17 DIB 20F2014. Seterusnya Azrul. Nama saya Muhammad Azrul Akmal bin Majuri Rilan dengan nombor matrik 17 DIB 20F2017. Kami daripada kelas DIB 2A akan menerangkan mengenai Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Untuk pengenalan, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 merupakan suatu akta yang mengadakan peruntukan bagi pengawal seliaan dan penyeliaan institusi kewangan Islam, sistem pembayaran dan entiti lain yang berkaitan dan pengawasan pasaran wang Islam untuk mengadakan kestabilan kewangan yang mematuhi syariah. Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 merupakan satu bentuk usaha untuk memodenkan undang-undang yang mengawal selia institusi kewangan Islam di Malaysia. Hal ini bagi memastikan undang-undang di negara kita terus relevan dan berkesan untuk mengekalkan kestabilan kewangan, menyokong pertumbuhan optimum dalam sistem kewangan dan ekonomi, di samping menyediakan perlindungan yang mencukupi kepada pengguna. Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 telah menggabungkan beberapa statut undang-undang yang sedia ada, iaitu Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989, Akta Insurans 1996, Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953, serta Akta Bank Islam 1983 dan Akta Takaful 1984. Undang-undang baharu ini menyediakan rangka kerja yang lebih kukuh dan bersepadu yang menyediakan cara olahan yang terperinci dan menyeluruh terhadap risiko yang telah berlaku dan mengurangkan kemungkinan berlakunya jurang pengawal seliaan dan dengan nyata memudahkan proses kajian semula dan pengemaskinian pada masa hadapan. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Nakib. Okay, saya akan terangkan beberapa fungsi Akta Perkhidmatan Kewangan Islam. Okay, antara sumber yang kita boleh ambil daripada Muhammad Hadi bin Abdul Hamid dalam Jurnal Undang-Undang Malaysia Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 yang berkuat kuasa mulai 30 Jun 2013 telah memansuhkan Akta Takaful 1984 yang menjadi tunjang industri takaful Malaysia selama ini. Akta baru ini bertujuan menggalakkan kestabilan kewangan dan pematuhan syariah seperti yang diharapkan oleh masyarakat selaku pengguna produk patuh syariah. Okay, daripada akta baru tadi tu, ianya memberi pelbagai impak terhadap industri takaful. Okay, berdasarkan latar belakang ini, makalah ini akan menganalisis kesan yang timbul dengan kemunculan akta baru ini. Berdasarkan peruntukan di bawah akta baru, industri takaful berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk memastikan kehendak undang-undang dapat dipatuhi selaras dengan tuntutan patuh syariah dalam operasi dan aktiviti pengendalian takaful. Okey, sumber yang kedua yang kita boleh ambil daripada Ruzian Malcolm pula dalam Jurnal Undang-Undang Malaysia 25. Usaha memertabatkan perkhidmatan kewangan Islam telah dimantapkan dengan kelulusan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 ataupun dipanggil sebagai APKI. Akta ini yang merupakan undang-undang induk dalam industri kewangan Islam yang telah menggabungkan Akta Bank Islam 1983 dan Akta Takaful 1984 serta menggantikan kedua-dua perundangan tersebut. Pengumbalan akta ini untuk menambah baik kecekapan dan keberkesanan sistem kewangan Islam yang sedia ada.
Perundangan bersifat omnibus ini bertujuan mengawal selia dan menyelia institusi kewangan Islam. Termasuk operator takaful serta mengawasi pasaran wang dan pertukaran asing Islam. Sebagai salah satu dasar kepada rejim kewangan dalam mempromosikan sistem kewangan Islam, Akta ini menyediakan rangka kerja perkhidmatan kewangan Islam yang berkomprehensif yang seperti digambarkan. Dalam artikel yang bertajuk Bitara, International Journal of Civilizational Studies and Human Science, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peranan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam iaitu APKI 2013 dalam memperkasakan pelaksanaan rangka kerja tadbir urus syariah iaitu Syariah Governance Framework dalam institusi kewangan Islam, Islamic Financial Institution terpilih di Malaysia. Kajian ini dijalankan berasaskan metod kualitatif. Penyelidik memanfaatkan pelbagai dokumen untuk memahami struktur, proses dan rangka kerja tadbir urus syariah dalam institusi kewangan Islam di Malaysia. Seterusnya saya serahkan kepada Afiq untuk membincangkan tentang ciri-ciri Akta Perkhidmatan Kewangan Islam ini. Silakan. Okey, baik. Saya akan menerangkan ciri-ciri Akta Perkhidmatan Kewangan Islam. Ada 4 ciri-ciri yang perlu kita tahu. Baik, yang pertama adalah kejelasan dan ketulusan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan dan pentadbiran undang-undang ini. Okey, ini termasuk objektif pengawal sediaan yang jelas tafsirannya dan accountability Bank Negara Malaysia bagi melaksanakan matlamat utamanya untuk memelihara kestabilan kewangan, keadaan yang jelas bagi membolehkan tindakan diambil oleh Bank Negara Malaysia untuk melaksanakan kuasa dan fungsi di bawah undang-undang ini dan kriteria penilaian yang terus bagi institusi yang diberikan kuasa untuk terus mengawal sedia perniagaan kewangan dan untuk kesesuaian pemegang syar. Baik, ciri yang kedua adalah tumpuan yang jelas terhadap pematuhan dan tadbir urus syariah dalam sektor kewangan Islam. Baik, secara khususnya IFSA menyediakan rangka kerja undang-undang yang menyeluruh yang selaras sepenuhnya dengan syariah dalam semua aspek pengawalan dan penyediaan daripada pelesenan hingga pembubaran sesebuah institusi. Yang ketiga adalah peruntukan untuk mengawal selia syarikat, pemegangan kewangan dan entiti dikawal selia perlu mengambil kira risiko sistematik yang boleh muncul daripada interaksi antara institusi yang dikawal selia dengan institusi tidak dikawal selia. Aktiviti dan pasaran. Menteri Kewangan boleh meletakkan institusi yang menjalankan aktiviti penghantaran kewangan tertaluk kepada pengawalan dan penyediaan yang berterusan oleh Bank Negara Malaysia sekiranya institusi tersebut menyebabkan atau boleh mendatangkan risiko kepada kestabilan kewangan secara keseluruhan. Baik, ciri yang keempat yang last sekali adalah memperkukuhkan perlakuan perniagaan dan keperluan perlindungan pengguna untuk meningkatkan keyakinan pengguna terhadap perkhidmatan dan produk kewangan. Baik, seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Ammar untuk meneruskan pembentangan. Okey, yang terakhir ialah kesimpulan bagi Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Undang-undang baru ini akan meletakkan sektor kewangan Malaysia yang merangkumi sistem perbankan, sektor insurans ataupun takaful, pasaran kewangan dan sistem pembayaran dan perantara kewangan yang lain pada platform untuk terus maju ke hadapan sebagai satu sistem kewangan yang kukuh, bertanggungjawab dan progresif. Ini khususnya penting bagi membolehkan sistem kewangan memenuhi tuntutan baharu terhadap pembiayaan yang dikaitkan dengan program transformasi ekonomi Malaysia pada dekad yang akan datang dan seterusnya perubahan demografi penduduk dan integrasi ekonomi Malaysia yang semakin pesat dengan rantau ini juga di dunia. Sekian sahaja daripada kami mengenai Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.